Assalamualaikum, nama saya Nur Khairunisa binti Hazmi, nombor matrik 1182580. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Stochastic Oscillator. Segala puji-pujian dan kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi di atas limpah kurniaannya kepada saya. Dengan izin dan rahmatnya, maka lahirlah sebuah buku yang berlatarkan pelaporan saham. Buku ini dikarang bagi memberi sedikit sebanyak manfaat kepada pembaca yang ingin menambah ilmu tentang pelaporan. Buku ini adalah hasil kerja saya sendiri berdasarkan pengetahuan dan kajian yang saya jalankan sepanjang pembelajaran kali ini. Tidak dilupa juga, penghargaan ikhlas ini ditujukan kepada keluarga tersayang, terutama ibu dan ayah yang sentiasa memberi semangat dan rangsangan kepada diri ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah yang telah banyak membantu memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada saya. Diharapkan buku ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan serta ilmu yang berguna kepada kita semua. Bab pertama, pengenalan. Di dalam buku ini saya akan menerangkan tentang apakah itu stochastic oscillator, siapakah pengasasnya, bagaimana cara untuk menggunakan stochastic oscillator dalam technical analisa, dan cara membaca stochastic oscillator ketika melangsungkan perdagangan. Mari kita lihat siapakah pengasas stochastic oscillator. Stochastic oscillator telah dicipta oleh penganalisa saham Amerika iaitu George Lynch pada akhir tahun 1950-an. Selain bekerja sebagai penganalisa saham, beliau juga merupakan seorang pendidik dan pelapor sekuriti. Beliau merupakan Presiden Investment Educator Incorporation di Watseka yang mana beliau mengajar para pelapor tentang kaedah teknikal analisa saham. Oleh itu, beliau amat berkeyakinan bahawa penunjuk yang telah dicipta olehnya adalah sesuai dalam mengukur perubahan momentum harga dalam pasaran. Pada 2007, beliau telah berucap dalam satu temuramah yang mana beliau berkata, stochastic oscillator dapat mengukur momentum harga seperti mana anda melihat roket naik ke udara, sebelum ianya turun akan pasti ia bergerak perlahan. Ini merupakan satu gambaran yang mudah untuk dipahami oleh pelabur saham kerana harga pasaran saham akan bergerak perlahan sebelum ia jatuh melemah. Apakah itu stochastic oscillator? Stochastic oscillator merupakan salah satu penunjuk teknikal yang digunakan pakai oleh pelabur saham dalam pasaran. Stochastic oscillator dicipta untuk menunjukkan momentum sesuatu harga yang mana ia dapat membandingkan harga penutupan terakhir dengan jumlah perdagangan sebelumnya. Ini kerana penunjuk ini dapat mengukur sesuatu harga pada kelajuan dan momentum pasaran. Selain itu, stochastic oscillator juga dikenali sebagai penunjuk terikat, yang mana ia bergerak pada skala 0 sehingga 100. Skala ini mewakili keseluruhan jumlah perdagangan aset selama 14 hari. Pada peratusan terakhir, ia dapat menunjukkan kedudukan harga penutupan terakhir pada jumlah tersebut. Menurut salah satu teori, pada awalnya terdapat pelbagai jenis penunjuk stochastic oscillator. Dengan adanya gabungan tetapan parameter harga bar dan penerbitannya disusun untuk menentukan formula stochastic oscillator yang terbaik. Setiap formula dinamakan dengan huruf abjad Latin yang terdiri daripada pertusan A, pertusan B, pertusan C dan seterusnya. Namun, hanya dua pilihan saja yang berada-pilih iaitu pertusan K dan pertusan D. Gabungan pertusan stokastik dan purata bergerak iaitu moving average yang diberi nama sebagai D, yang mana ia berasal daripada perkataan diversion, telah menjadi pilihan yang terbaik. Secara teknikalnya, D adalah bukan stokastik, akan tetapi ia adalah terbitan daripada pertusan K. Namun begitu, ia juga disebut stokastik kerana mempunyai simbol pertusan. Di sinilah bermulanya titik permulaan stochastic oscillator. Bab 2. Cara untuk menggunakan stokastik ketika perdagangan.
Gambar raja satu di atas menunjukkan cara untuk menggunakan penunjuk stokastik dalam sesebuah syarikat menggunakan TradingView. Saya akan menerangkan langkah-langkah untuk menetapkan tetapan penunjuk stokastik menggunakan TradingView. Pertama sekali, pelabur hendaklah klik pada simbol iPad seperti gambar raja di atas. Setelah tertingkap fungsi dan strategi, maka pelabur hendaklah menaik penunjuk stokastik pada ruangan tersebut. Langkah kedua, pelabur hendaklah klik pada penunjuk stokastik A tersebut. Setelah tertingkap seperti gambar raja 2 di atas, pelabur boleh menukar tetapan input atau gaya mengikut keinginan pelabur dengan klik OK. Kemudian, gambar raja 3 menunjukkan stochastic oscillator di bawah grafik harga selepas menetapkan tetapan mengikut kehendak pelabur. Begitulah cara-cara untuk menetapkan tetapan stochastic oscillator menggunakan TradingView. Selepas menetapkan tetapan stochastic oscillator, saya akan menerangkan komponen yang ada dalam stochastic oscillator. Stochastic oscillator ini terdiri daripada dua garisan bergerak yang bergerak di antara tahap. Garisan utama iaitu garisan penerusan K yang mana ia dapat mengukur tingkat perubahan harga pada sesuatu masa. Manakala garisan kedua ialah garisan penerusan D yang mana ia merupakan garisan signal kepada pelabur. Stochastic oscillator ini dapat dikira dengan menggunakan formula stokastik seperti berikut. Untuk kiraan peratusan K, ia terdiri daripada N iaitu masa, CP closing price iaitu harga penutupan, LP lower price iaitu harga terendah, HP higher price iaitu harga tertinggi. Manakala untuk kiraan peratusan D, ini yang mana moving average didarabkan dengan peratusan K, iaitu purata bergerak peratusan K dengan tempoh M. Seperti yang anda lihat pada gambar raja di atas, gambar raja 4 menunjukkan dua garisan bergerak di antara tahap iaitu garisan utama peratusan K yang mana ia berwarna biru dan garisan kedua ialah peratusan D yang berwarna oranye yang mana ia merupakan purata bergerak peratusan K. Garisan peratusan D juga disebut sebagai slow stochastic oscillator kerana ia bergerak lebih lambat berbanding peratusan K. Manakala peratusan K disebut sebagai fast stochastic oscillator kerana ia bergerak lebih laju. Gabungan kedua-dua garisan ini akan menjadikan ia sebagai full stochastic oscillator. Terdapat 5 kelebihan stochastic oscillator. Pertama, stochastic oscillator ini akan memberi signal kepada pelabur jika harga sesuatu syarikat itu melemah dan akan berlaku penurunan harga. Maka pelabur boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Kedua, stochastic oscillator ini dapat digunakan untuk dalam dua keadaan iaitu keadaan sideways dan profitable. Oleh kerana itu, penunjuk stokastik ini amatlah digemari oleh pelabur di pasaran. Ketiga, stokastik oscillator mempunyai sifat sensitif terhadap pergerakan harga. Maka, ia dapat memberikan signal yang lebih awal kepada pelabur dan pelabur juga dapat memantau pergerakan harga saham di pasaran. Keempat, stokastik oscillator ini dapat digunakan untuk meramal trend jangka panjang. Ia amatlah sesuai kepada pelabur yang gemar melakukan perdagangan jangka panjang. Dan yang kelima, stokastik oscillator ini dapat mengukur signal jual dan signal beli kepada pelabur. Tidak kurang juga akan kekurangan stokastik oscillator. Stokastik oscillator gemar memberikan isyarat palsu dalam pasaran kerana ia mempunyai sifat yang sensitif terhadap pergerakan harga. Seterusnya, apakah strategi dalam stokastik? Terdapat 3 jenis strategi yang boleh dikenal pasti oleh pelabur saham di pasaran dengan menggunakan penunjuk stokastik oscillator. Strategi pertama ialah untuk mengenal pasti keadaan overbought atau oversold.
Kedua, untuk mengenal pasti keadaan crossover iaitu signal jual dan signal beli di pasaran. Dan strategi yang terakhir ialah untuk mengesan isyarat divergence bull dan bear pada saham yang ingin dilaporkan. Strategi pertama, overbought ialah lebihan belian, yang mana ia merupakan keadaan sesebuah saham yang dibeli secara berterusan sehingga menyebabkan kenaikan jangka pendek pada harga saham melebihi nilai yang sebenar. Saham ini dijangka akan turun semula pada nilai asalnya ketika pasaran mengalami fasa pembetulan atau correction. Manakala oversold ialah lebihan jualan yang berlaku terhadap sesuatu saham yang mana ia dijual secara berterusan sehingga berlaku kejatuhan harga saham melebihi nilai wajar. Apabila berlaku fasa correction, saham ini akan kembali naik ke harga yang wajar. Penunjuk stokastik oscillator ini mempunyai dua tahap yang ekstrim iaitu tahap 80 dan tahap 20. Tahap ini digunakan untuk mengukur lebihan belian dan lebihan jualan yang berlaku ketika pasaran dibuka. Strategi kedua, mengenal pasti keadaan crossover iaitu signal jual dan signal beli. Dengan menggunakan stokastik oscillator, pelabur dapat menentukan keadaan crossover pada momentum harga saham. Apabila berlakunya perselangan antara dua garisan iaitu peratusan K dan garisan peratusan D, ia akan menunjukkan signal jual atau beli kepada pelabur. Terdapat dua jenis perselangan yang akan berlaku ketika pasaran dibuka, iaitu perselangan pertama berlaku apabila garisan peratusan K memotong garisan peratusan D dari bawah ke atas di mana keadaan trend pasaran adalah bullish. Pelabur juga disarankan untuk membuat pesanan belian pada perselangan ini. Seterusnya ialah perselangan kedua. Perselangan ini akan berlaku apabila garisan peratusan K memotong garisan peratusan D dari atas ke bawah dalam keadaan trend pasaran mula bearish. Pelabur boleh mula bersedia untuk menjual saham apabila perselangan ini berlaku. Manakala, strategi ketiga ialah untuk mengesan isyarat divergence bull dan bear di pasaran. Divergence bermaksud ruangan yang terbuka di antara garisan peratusan K dan garisan peratusan D. Apabila terjadinya keterbukaan ruang antara dua garisan ini, maka ia dapat memberi isyarat kepada pelabur dalam mengenal pasti perakhiran sebuah trend sama ada trend N itu dalam keadaan menaik atau dalam keadaan menurun. Bab 3. Cara untuk membaca penunjuk stokastik di pasaran. Bagaimana cara untuk membaca penunjuk stokastik ketika overbought dan oversold berlaku? Dalam pasaran saham, penunjuk stokastik sangat digemari oleh pelabur. Ini kerana penunjuk stokastik dapat memberi isyarat overbought atau oversold terhadap sesuatu saham. Seperti yang diterangkan sebelum ini, penunjuk stokastik mempunyai dua tahap yang ekstrim iaitu tahap 80 dan tahap 20. Setiap tahap tersebut mempunyai peranannya yang tersendiri. Isyarat overbought dapat dikesan oleh pelabur apabila momentum harga melantun tinggi dan N berada pada garisan yang melebihi tahap 80 yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku disebabkan harga saham sesuatu syarikat terus melantun tinggi dalam masa yang singkat dan menjadikan saham itu terlebih beli. Oleh itu, pembetulan harga saham akan berlaku bagi menstabilkan momentum harga di pasaran. Seterusnya ialah menentukan isyarat oversold. Oversold bermaksud lebihan jualan yang berlaku ketika momentum harga jatuh dan melemah. Apabila harga mulai jatuh, pelabur akan bertindak untuk menjual saham kerana kenaikan harga akan menjadi rendah. Oleh itu, pembetulan harga akan berlaku bagi menstabilkan keadaan saham itu kembali. Seperti yang anda lihat pada gambar rajah 5, ia menunjukkan kawasan overbought dan oversold yang telah ditandakan. Kawasan overbought berlaku apabila ia melebihi pada tahap 80. Manakala kawasan oversold akan dicatatkan apabila ia jatuh melebihi tahap 20. Bagaimana untuk mengenal pasti signal jual dan beli saham di pasaran menggunakan penunjuk stokastik oscillator? Seperti yang anda lihat pada gambar rajah 6,
Ia memaparkan dua garisan yang bergerak di antara tahap iaitu garisan penerusan K yang berwarna biru, manakala garisan penerusan garisan penerusan D yang berwarna oranye. Dengan menggunakan penunjuk stokastik, pelabu dapat mengenal pasti signal beli apabila garisan penerusan K memotong garisan penerusan D dari bawah ke atas ais. Dengan melihat kepada pergerakan harga saham, momentum harga saham bagi syarikat ini menunjukkan penurunan dan secara tidak langsung penunjuk stokastik akan memberi signal beli kepada pelabur. Selain itu, pelabur juga boleh mengenal pasti signal jual dengan menggunakan penunjuk stokastik isolated. Saham sesebuah syarikat akan dijual apabila momentum harganya melantun tinggi. Pada gambar Raja 7, ia telah menunjukkan pasaran saham yang memberi signal jual apabila garisan penerusan K memotong garisan penerusan D dari atas ke bawah. Ketika ini, pelabur disarankan untuk menjual saham sebelum harga saham jatuh dan akan mengalami kerugian. Seperti yang anda lihat pada gambar Raja 7, signal jual muncul apabila garisan biru memotong garisan oranye dari atas ke bawah. Pada masa ini, pelabur disarankanlah untuk menjual saham mereka sebelum harga saham itu jatuh. Cara untuk membaca penunjuk stokastik ketika trend divergence. Selain strategi overbought, oversold dan crossover, penunjuk stokastik oscillator juga dapat mengesan isyarat divergence ketika pasaran berlangsung. Divergence akan terhasil apabila garisan penerusan K membuka ruang di antara garisan peratusan D. Isyarat divergence dikenali sebagai high dan low yang mana ia terbentuk daripada garisan-garisan signal pada pasaran tersebut. Pada gambar Raja 8, ia menunjukkan momentum high dan low yang semakin menurun dan ada kalanya ia menaik. Jika high dan low menurun, ia memberi isyarat bahawa momentum harga saham berada dalam keadaan yang lemah. Sebaliknya, jika high atau low dalam keadaan trend menaik, ia menunjukkan bahawa momentum harga berada dalam keadaan menguat. Merujuk kepada gambar Raja 9, kekuatan harga dalam pasaran ini telah ditanda dengan high yang menaik. Akan tetapi, momentum yang dipaparkan oleh penunjuk stokastik oscillator menunjukkan penurunan pada kekuatan harga tersebut. Hal ini berlaku kerana harga bullish tidak disokong oleh momentum. Seperti yang anda lihat pada gambar Raja 9, kekuatan harga dalam pasaran telah ditanda dengan garisan yang berwarna merah. Manakala momentum yang dipaparkan oleh penunjuk stokastik oscillator ini telah ditanda dengan garisan yang berwarna biru. Seterusnya, bullish divergence berlaku apabila momentum harga pasaran yang direkodkan dalam keadaan yang rendah yang lemah iaitu lower low. Manakala penunjuk stokastik mencatatkan momentum kekuatan rendah iaitu high low pada gambar Raja 10 di atas. Selain itu, gambar Raja 11 pula menunjukkan keadaan bearish divergence apabila harga pasaran menunjukkan kekuatan menaik higher high, manakala penunjuk stokastik pula menunjukkan momentum rendah menguat iaitu lower high. Okey, saya akan menerangkan bagaimana untuk mengenal pasti isyarat bull dan bear di pasaran. Penetapan isyarat bull dan bear adalah sama dengan penetapan divergence, namun ia merupakan isyarat pembalikan. Tetapan bull merupakan pembalikan bullish divergence. Bull akan terjadi apabila harga pasaran mencatat trend tinggi yang lebih rendah iaitu lower high. Akan tetapi stokastik oscillator akan mencatat tahap terlebih tinggi iaitu higher high. Hal ini dapat menunjukkan tanda momentum kenaikan semakin kuat. Manakala tetapan bear merupakan pembalikan kepada bearish divergence. Bear akan berlaku apabila harga pasaran mencatat rendah dan lebih tinggi iaitu higher low, dan stokastik oscillator pula akan mencatat kejatuhan yang lebih rendah iaitu lower low. Berdasarkan stokastik oscillator, ia dapat menunjukkan sesuatu keadaan yang mana terdapat peningkatan momentum menurun. Bab 4. Kesimpulan.
Pelabur digalakkan untuk menggunakan penunjuk stokastik oscillator sebagai salah satu penunjuk ketika melakukan perdagangan kerana stokastik oscillator ini berfungsi untuk mengukur pergerakan harga saham di pasaran. Walau bagaimanapun, pelabur diingatkan bahawa adalah lebih baik untuk mempelajari lebih mendalam tentang penunjuk stokastik oscillator ini. Ini kerana ia perlu difahami dengan lebih jelas. Dan pelabur juga disarankan untuk menggunakan penunjuk stokastik oscillator ini pada akaun demo bagi mempraktikkan keberkesanannya sebelum digunakan pada akaun yang sebenar. Ia adalah untuk mengelakkan pelabur mengalami kerugian yang sebenar. Terdapat 4 ulasan yang saya dapat simpulkan. Pertama, kawasan overbought dapat dikesan apabila garisan peratusan K dan garisan peratusan D berada di atas tahap 80 dan kawasan oversold pula dapat dikesan sekiranya kedua-dua garisan tersebut berada di bawah tahap 20. Kedua, signal overbought boleh diabaikan jika trend dalam keadaan bernaik, iaitu bullish yang kuat. Manakala signal oversold boleh diabaikan ketika trend dalam keadaan menurun, iaitu bearish yang kuat. Ketiga, signal beli akan terjadi apabila garisan peratusan K memotong garisan peratusan D dari bawah ke atas ketika ia berada di kawasan oversold. Sementara itu, signal jual juga akan terjadi apabila garisan peratusan K memotong dari atas ke bawah garisan peratusan D di kawasan overbought. Dan yang keempat, signal beli dan jual juga dapat dikesan oleh divergence antara trend peratusan K dan trend pergerakan harga. Sekian sahaja pembentangan saya tentang stokastik oscillator pada kali ini. Saya memohon maaf jika ada kekurangan daripada saya sepanjang pembentangan. Sekian, terima kasih.